Kedaitahanan fiskal adalah penting untuk negara mendepani cabaran-cabaran baharu. Negara Brunei Darussalam, jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Ekonomi kedua terus memfokuskan kepada kesiapsiagaan bagi cabaran-cabaran ekonomi. Berucap pada sesi perkongsian Global Shake-Up, Perspective and Response of Brunei Darussalam, yang berhormat Datuk Seri Senior Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menekankan kerajaan kekal komited dalam usaha mempelbagaikan ekonomi, menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta memelihara kesejahteraan sosial. Perancangan awal adalah perlu dilakukan. And this planning is not just about because of what happened today, we need to plan for tomorrow, but actually is part whether what happened today, I mean in the Middle East or not, the planning remains the same. We will continue to diversify our economy. We will continue to address our MSMEs, and at the same time we look after the social welfare of our people. Dianjurkan oleh Persatuan Perniagaan Perancis Brunei FBBA, acara diadakan di bawah naungan Puan Yang Terutama Ifluban, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam. Sesi itu bertujuan menangani saling kebergantungan ekonomi dalam dunia globalisasi dan meneroka bagaimana negara Brunei Darussalam membuat persediaan terbaik pada masa mendatang. Through maintenance and so on, to ensure safety. Sekolah Perniagaan dan Ekonomi di Universiti Brunei Darussalam UBD-SBE menganjurkan Minggu Kusawanan, ia sebahagian daripada usaha memupuk kesedaran mengenai kusawanan dan kompetensi perniagaan praktikal dalam kalangan pelajar serta memperkukuh kerjasama dengan rakan industri. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Masairul bin Haji Masri, penolong NAB Chancellor Penglibatan Industri dan Pembangunan Perusahaan UBD. Dengan tema Berakar di Kampung, Berkembang Bersama, acara 4 hari itu diadakan bagi memberi pendedahan secara langsung kepada para pelajar mengenai amalan perniagaan sebenar. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya gerai jualan. For the first time in the history of entrepreneurship. Kedai kampung di Pekan Bangar, daerah Temburong terus menjadi tumpuan utama sebagai pusat sehenti dan pertemuan orang ramai sejak mula beroperasi pada tahun 2015. Setelah melalui pelbagai fasa perubahan, tempat ini kini menjadi kebanggaan penduduk kampung dalam menunjukkan semangat berniaga dalam suasana lebih selesa dan tersusun. Pelbagai pilihan jualan seperti makanan dan kuih mie tradisional menjadi daya tarikan utama bagi memenuhi selera harian pelanggan. Dengan adanya 230 petak jualan yang disediakan, ruang ini memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli dalam keadaan yang lebih mesra dan senang untuk dikunjungi. Sejarah kedai kampung ini telah beroperasi 2015. Jadi ia bertempat di bangunan, sama je bangunan Raja Jati, tetapi tempatnya dah sama. Sebenarnya 2015 itu masih kedai kampung, ia hanya berjual produk-produk. Setelah dipikirkan, memanglah produk ini ia bukannya barang makanan, kekurangan pelanggannya. Jadi dipikirkan diubah menjadi membuat satu kios, iaitu jenis jual makanan dan kuih-kuihan. Keunikan kedai ini adalah sebagai tempat perhubungan sosial yang merapatkan silaturahim penduduk. Ruang yang tertutup bukan sahaja menjamin kebersihan barangan, malah memberi keselesaan kepada pengunjung untuk terus menyokong hasil usaha jiran tetangga mereka. Jadi harapan saya itu supaya kita ini sebagai anak tempatan itu, memanglah kita ni berniaga ni ada masanya untung, ada masanya rugi. Mungkin hari ini kita ini dapat kurang sedikit untung, mungkin 2-3 minggu kita ni akan
akan untung. Jadi apa yang harapan saya, jangan mudah mengalah diri. Sama sekali jangan mengalah diri atau mengundur diri, cuba saja. 20 peserta program kemahiran artisan bagi juruhias pengantin perempuan dan pakaian Brunei Majlis Berbedak menerima sijil pada Majlis Penyampaian Sijil yang diadakan di Pusat Pembangunan Belia Tanah Jambu. Melalui program, para peserta diberikan kefahaman dan kemahiran teknikal riasan dan pemakaian tradisional Brunei yang boleh meyakinkan mereka untuk mencari pendapatan sampingan dalam menghias pengantin. Program 2 hari itu dianjurkan oleh Unit Kerohanian dan Keagamaan dan Pusat Pembangunan Belia. Bagi saya, untuk mempelajari berbedak aksesoris ini sangat membantu saya nantilah untuk saya terapkan kepada pelanggan kami nanti apa yang perlu disediakan. Kami dari syarikat yang memang ada menyewakan perhiasan peralatan perkahwinan. Jadinya saya ambil peluang kursus yang ditawarkan ini bukan untuk menyewakan saja, malah kita ni ada kepakaran untuk memasangnya. Dengan menampilkan koleksi permainan model mini untuk dibina dan dicat sendiri, perusahaan mainan Kitsu Model menawarkan aktiviti unik itu sebagai hobi kreatif berunsurkan seni. Aktiviti ini bukan sahaja diminati golongan dewasa, malahan membantu meningkatkan ekspresi kreativiti bagi kanak-kanak, sekaligus menjadi pilihan ibu bapa untuk mendorong anak-anak melakukan aktiviti fizikal dan mengurangkan penggunaan skrin digital. So far, the response has been pretty good. We've been sustainable for the last 5 years thanks to the very supportive community in Brunei. We also run team building sort of entertainment for corporate as well as individuals. So anyone who is interested to paint models as a group or play a game as a group. Di sebalik cabaran besar termasuk penularan COVID-19, Kitsu Model tetap berpegang kepada prinsip mempromosi hobi berasaskan komuniti. The biggest challenge was definitely we had to go through COVID with the company. So back then we only did retail without the team building elements to it. So purely retail with no chance of opening the shop for people to visit was pretty hard because this is a very community-based hobby where people come together, they play, they enjoy the environment and company together. Berikutan sambutan begitu menggalakkan, Kitsu Model merancang menghasilkan produk miniatur beridentitikan kebrunaian untuk menarik lebih ramai belia membina komuniti yang positif dan kreatif. Sektor ekonomi kreatif negara terus menunjukkan perkembangan positif menerusi pengenalan jenama tempatan yang membawakan elemen global ke pasaran domestik. Salah sebuah jenama yang kini mendapat perhatian ialah JPICO, sebuah perniagaan yang menggabungkan budaya Korea namun bertapak sepenuhnya sebagai entiti tempatan Brunei. Meskipun membawakan elemen budaya Korea menerusi kepelbagaian cabang perniagaannya dengan menawarkan makanan Korea, bahkan menjadi hub kreativiti yang menggabungkan elemen gaya hidup, barangan cenderamata serta pengalaman fotografi, JPICO merupakan jenama yang ditubuhkan di negara Brunei Darussalam. Inisiatif ini bukan sekadar menawarkan produk dan perkhidmatan, malah berfungsi sebagai ruang pertukaran budaya yang kreatif antara kedua-dua buah negara. 한 가지 말씀드리고 싶은 거는 JPIC은 한국에서 온 브랜드가 아니고요. 브루나이에서 태어난 브랜드입니다. 그래서 브루나이에서 시작하는 우리
제 JPIC 식구들과 제 가족들과 또 이 손님들과 브루나이 청년들이 함께 만들어 나가는 창조적인 브루나이 태생 한국 문화라고 생각해 주셨으면 좋겠고요. Dari aspek pengupayaан tenaga kerja, syarikat ini komited dalam menyokong pasaran kerja tempatan dengan keseluruhan kaki tangan terdiri daripada anak tempatan yang menjadi platform penting dalam mengasah kemahiran belia dalam sektor perkhidmatan dan ekonomi kreatif. 현재 JPEG에서 같이 저와 일을 하고 있는 사람들은 저를 제외하고 모든 사람이 브루나이 사람들입니다. 저는 그들과 함께 오래 일을 해왔고 또 앞으로도 함께 할 생각입니다. 그리고 마지막으로 제가 드리고 싶은 말씀은 제가 10년 동안 브루나이에 살면서 브루나이를 너무 좋아하는데 제가 이렇게 행복하게 살 수 있게 절 도와준 우리 JPEG 식구들과 또 especially thanks to my local partner 한테 감사하다고 인사를 드리고 싶습니다. Dalam masa yang sama, peningkatan minat terhadap budaya Korea turut menyumbang kepada pertumbuhan permintaan sekaligus merangsang perkembangan operasi perniagaan tersebut. Yang seperti yang saya lihat sendiri, masa ini orang ya ada berminat lah. Yang budaya Korea itu kan sedurang ada mengadakan macam K-pop food culture, and then Korean food festivals, and then dari sana durang tu macam lebih banyak yang tahu lagi, and then dari sana yang dapat membantu bisnes kami ini maju. Permintaan terhadap produk dan pengalaman berteraskan budaya Korea yang turut dipacu oleh trend global serta minat pengguna tempatan sekaligus membuka peluang pertumbuhan kepada perniagaan ini. Thing yang membuat saya mau kemari is terjumpa di Instagram mengenai dengan restoran ini JPEG, and then andang minat jual makanan-makanan Korea. Dan memang ada niat juga akan berlayar ke Korea untuk merasa makanan di sana lah. So, andang memang selalu merasa makanan Korea di Brunei ni juga. Kemunculan JPEGCO mencerminkan potensi kolaborasi antara elemen budaya global dan kepakaran tempatan dalam mewujudkan peluang baharu dalam pasaran domestik. Inisiatif seumpama ini dilihat mampu menyumbang kepada usaha kepelbagaian ekonomi khususnya dalam memperkukuh pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di negara Brunei Darussalam.